Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin. Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an takallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar fi ma yurdhika anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sekali lagi kita bertemu. Dan barangkali ini adalah kali yang terakhir sebelum kita masuk pada bulan Ramadan. Dan insyaAllah pada malam ni saya hold sekejap. Kita bercakap mengenai solat. Sebaliknya kita sedikit flashback balik berkaitan dengan ibadat puasa. Dan mungkin ada sedikit sebanyak saya sentuh di sini sebagai peringatan sahaja. Bukannya berkaitan dengan tidaklah mendalam. Sedikit sebanyak persoalan-persoalan yang sentiasa berlega di kepala kita berkaitan dengan ibadat puasa ini. Baik, tuan-tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama, saya nak sebut sedikit ada orang tanya berkaitan dengan solat sunat syukur. Yang ni ada tak di dalam nas berkaitan dengan solat sunat syukur. Kita biasa dengar sujud syukur. Ini solat sunat syukur. Bahawa ni kita dah bincang panjang lebar berkaitan dengan sujud tilawah dan sujud sejadah. Dan orang kita panggil sujud sejadah, sebenarnya sujud sejadah dan sujud tilawah tu barang sama. Cuma orang kita ni, dia sujud sejadah berkaitan dengan sujud yang ada dalam solat. Dan sujud tilawah ni adalah sujud yang berkaitan di luar solat tapi juga disunatkan sujud. Bahawa ni kita dah rungkaikan bahawa sama ada kita sujud di dalam solat untuk sujud tilawah ataupun di luar solat, kedua-duanya disyaratkan ada wuduk. Dan baru ni juga kita telah sebut berkaitan dengan sujud syukur. Sujud syukur ni ulama berselisih pandangan berkaitan. Setengah ulama kata sujud syukur ini juga disyaratkan ada sujud, ada wuduk. Tapi bagaimana pula orang main bola, solah, maning dan sebagainya, lepas dia sumbat gol, dia terus sujud syukur. Pakai seluar pendek pula tu. Jadi adakah boleh sujud syukur untuk yang tidak berwuduk atau tidak tutup aurat? Lepas kita tengok dua-dua pandangan para ulama, untuk sujud syukur tidak ada nas secara jelas berkaitan dengan perlunya kita suci daripada hadas untuk kita sujud syukur. Dan mungkin kita duk tengah gorekan, duk pakai baju kelawar orang perempuan, tiba-tiba anak beritahu mak dapat sebelah A, dengan sodek-sodek kita sujud dengan lantai, wuduk pun tak ada jadi masalah. Kita ambil pandangan yang paling kuat, sujud syukur ni tidaklah perlu ada wuduk, berbeza dengan sujud tilawah dalam dan juga luar solat. Tapi timbul pula cerita, bagaimana pula dengan solat syukur? Sebenarnya ada banyak solat-solat yang tidak ada nas secara jelas di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Contohnya solat sunat pengantin. Lepas kita akad nikah pergi solat sunat. Setengah ulama kata itu sebenarnya adalah solat syukur. Setengah ulama kata itu adalah sujud syukur. Jadi sebenarnya perkara itu ada pandangan ijtihad para ulama tentang perkara tersebut. Tetapi nas secara jelas baik sujud sembahyang sunat pengantin, baik solat sunat syukur, tidak ada pandangan, tidak ada hadis dan nas secara jelas berkaitan dengan perkara tersebut. Hanya ia berdasar kepada ijtihad pandangan para ulama semata-mata. Jadi terpulang pada tuan-tuan, kalau ada ulama-ulama yang hebat-hebat, ulama yang mujtahid, sudah tentu mereka ada hujah sandaran yang kuat untuk membolehkan perkara itu dilakukan ataupun sebaliknya. Kalau setakat sekadar bercakap begitu saja untuk sedapkan hati kita, untuk sedapkan pendengar, kita nak buat benda tu, lebih baik jangan. Sebab benda ibadat ni benda yang besar. Jadi kita tidak sepatutnya hanya andaian-andaian untuk memboleh kita buat sesuatu perkara. Apa sebut saja ibadat, maka hendaklah kita kena ada sandaran yang kukuh terutama sekali daripada nas yang asas
yang berkaitan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Tuan-tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Malam ni sedikit saya sentuh berkaitan dengan mungkin flashback balik kita bercakap tentang ibadat puasa. Jadi kalau kita berkaitan dengan sembahyang, mungkin hari-hari kita buat, tapi apa cerita berkaitan dengan puasa, setahun sekali kita buat, mungkinlah banyak perkara yang perlu dirungkaikan balik supaya untuk mengukuhkan lagi ingatan kefahaman kita. Baik, tuan-tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sikit saya gabungkan beberapa pandangan fatwa-fatwa baik daripada fatwa-fatwa di Malaysia ataupun fatwa-fatwa di luar negara. Nah, terutama sekali saya sebut tentang mazhab Syafi'i. Sebab apa? Kalau di mahkamah kita tak sebut pun apa nama ni, kalau di mahkamah asas utama hakim untuk menjatuhkan hukuman adalah keadilan. Mereka tidak tengok pun itu mazhab mana. Yang penting ialah mazhab muktabar. Dia tak kira mazhab mana, asalkan perkara tersebut boleh menyampaikan kepada keadilan, mereka akan pegang. Mereka akan pegang. Nah, jadi contohnya kalau berkaitan dengan muta'ah, sedikit saya pergi keluar sikit lah. Baru ni saya balik ke Kelantan, baru ni ada kes mahkamah, baru ni ada 3-4 kes yang berkaitan dengan apa nama kes di Mahkamah Rayuan. Ada sedikit maknanya berkaitan dengan muta'ah. Sebenarnya muta'ah di Malaysia ni tuan-tuan sekalian, banyak kita pakai pada pandangan ulama-ulama yang lain, yang tidak pun sedikit sahaja kita rujuk kepada mazhab Syafi'i. Nah, muta'ah ni biasanya isu apabila seorang suami menceraikan isterinya tanpa ada asbab musabab yang kukuh. Misal kata isteri ni baik dah, tiba-tiba suami pergi ke mahkamah, aku nak cerai bini aku. Jadi jangan main-main. Jadi mahkamah boleh sebab suami ada kuasa mencerai, tapi kena ingat isteri berhak untuk tuntut muta'ah. Itu yang kes-kes yang besar tu, yang tengok kes-kes melibatkan menteri-menteri. Kalau di Malaysia tak masalah, kalau saya sebut nama pun tak salah. Sebab mahkamah ni Malaysia ni disebut detail nama-nama siapa. Boleh tuntut sampai 9-10 juta tutup. Nah, itu kebanyakan kita pakai mazhab Hambali, mazhab Maliki juga Hanafi dalam soal itu. Jadi mahkamah ni tak tengok kepada mazhab Syafi'i sahaja. Mana-mana yang boleh tegakkan keadilan, dia proceed. Berbeza dengan fatwa. Fatwa di Malaysia ni walaupun dia tengok kepada mazhab-mazhab yang berbeza, tapi pada akhirnya mereka akan rujuk kepada mazhab Syafi'i. Sebagai contoh, tak silap saya kalau tengok pada section 39 kalau silap saya untuk enactment pentadbiran agama Islam di negeri Kelantan dah hampir sama untuk negeri-negeri lain. Mereka tetap mengatakan bahawa mana-mana fatwa yang dikeluarkan maka hendaklah diutamakan kepada mazhab Syafi'i. Jelas disebut. Sekiranya pandangan mazhab Syafi'i itu tidak dapat dilaksanakan disebabkan faktor-faktor tertentu, maka dengan izin perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan negeri-negeri, maka boleh memakai mana-mana mazhab yang muktabar. Melainkan wilayah Persekutuan, wilayah Putrajaya, wilayah Labuan, Pening, Sabah, Sarawak, Melaka, maka ketua agama untuk negeri-negeri tersebut adalah di bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang Tuan Agong. Yang negeri lain semua melibatkan sultan-sultan. Baik, ini nak cerita pasal isu fatwa. Begitu juga isu berkaitan dengan yang biasa kita dengar sembahyang tarawih ini sebenarnya berapa bilangan rakaat. Ini yang biasa kita dengar. Ini kita ingatkan balik. Sebenarnya untuk sembahyang tarawih di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang tarawih yang dibuat di masjid hanyalah sebanyak 8 rakaat. Ini kena maklum, 8 rakaat. Sebab apa? Selepas Nabi bagi salam 8 rakaat tu, ataupun Nabi tu tambah dengan witir 3 rakaat, 11 rakaat, Nabi tu balik. Sebab apa? Sebab Nabi bimbang. Sahabat-sahabat apabila tengok Nabi buat direct 23 rakaat dan diikuti oleh tabi'in, ulama-ulama mari kemudian, dan akan sampai kepada kita solat tarawih adalah wajib. Itu Nabi bimbang. Sedangkan dia perkara sunat. Tak? Jadi sebab itulah Nabi apabila balik selepas selesai 8 witir 3 rakaat, Nabi balik ke rumah.
bermula pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Maka dia berbincang dengan para sahabat. Aku tengok sejak akhir-akhir ini bukan setakat 8, 2 pun tak ada, ramai yang tak buat. Maka ketika itulah Sayyidina Umar Al-Khattab telah isytiharkan bahawa dengan ijtihadnya maka solat sunat tarawih dibuat di Masjid Surau sebanyak 20 tambah dengan witir 23 rakaat. So isu sekarang ni, bagaimana kita sebagai orang awam? Kita sebagai orang awam ni, kita nak pakai hak 8 ke, kita nak pakai hak 20 ke? Itu isu kita. Itu soalan kita. Jadi apabila kita berlaku begitu, kita tanya diri kita, tuan-tuan. Tanya diri kita. Kalaulah kita buat 8 ke masjid, balik ke rumah, confirm takkan buat dah, maka buat di masjid lebih afdal. Buat masjid lebih afdal. Untuk balance tu tadi. Tetapi, kalaulah kita yakin pada diri kita bahawa kita boleh buat ke 8 rakaat dan balance-nya kita boleh buat di rumah, maka buat 8 di masjid lebih afdal, hak balance-nya kita buat di rumah. Ingat hadis yang saya baca dulu, wala taj'alu buyutakum qubura, Nabi kata. Jangan jadikan rumah kamu ni sebagai kubur. Sebab apa? Tidak ada bacaan di masjid. Kita baca berjuzuk-juzuk, kita khatam Quran. Alhamdulillah, kita buat halaqah Al-Quran, khususnya bulan Ramadan. Tapi di rumah, sepatah ayat Quran pun kita tak baca, maka kita telah menjadikan rumah kita sebagai kubur. Nabi kata kita. Begitu juga kita boleh buat solat sunat ba'diyah, qabliyah, tapi kita tak boleh nak sembahyang sunat duha walaupun 2 rakaat di rumah, maka kita juga telah menjadikan rumah kita sebagai kubur. Itu yang dimaksudkan begitu. Sama juga tuan-tuan, kalaulah kita rasa kita sembahyang sunat kita boleh buat di rumah, maka buat di rumah sembahyang sunat ba'diyah, qabliyah lebih afdal. Tetapi kalaulah kita tak buat di masjid, confirm di rumah tak buat, maka buat di masjid lebih afdal. Maka dengan kata lain, tanyalah diri sendiri di mana kita sepatutnya buat. Jadi walaupun kita kena ikhtiar juga. Kita ikhtiar juga, setidak-tidaknya sikit sebanyak kena buat juga solat sunat di rumah. Sebab Nabi tidak pernah buat solat sunat ni di masjid, melainkan solat sunat tahiyatul masjid. Hak lain Nabi buat rumah belaka. Tapi rumah kita ni jauh. Kalau nak buat di rumah baru nak mari masjid, confirm tak sempat nak buat, maka lebih baik kita buat di rumah. Jadi kita simpanlah solat sunat lain. Kita ada solat sunat duha 2 rakaat, buat di rumah. Kita ada sunat witir 3 rakaat, buat di rumah. Simpan sikit untuk di rumah. Baik. Persoalan yang timbul, Ustaz, kalaulah saya semayang, kalau kita semayang qabliyah zuhur, kita boleh buat 4 rakaat direct habis dengan tahiyat akhir, tak ada tahiyat awal. Begitu juga dengan ba'diyah zuhur, begitu juga dengan qabliyah asar, kita boleh buat direct 4 rakaat semayang sunat tanpa ada tahiyat awal, habis tahiyat akhir. Boleh ke tidak? Witir pun sama. Kalau witir tuan-tuan nak buat, contoh kata witir ni 3 bentuk juga kita boleh buat. 3 rakaat tu. Sama ada tuan-tuan nak buat 2 rakaat bagi salam, 1 rakaat bagi salam pun boleh. Tuan-tuan nak buat witir cara semayang maghrib 2 rakaat tahiyat awal, lepas tu tahiyat akhir bagi salam pun boleh. Dan tuan-tuan nak buat direct tu 3 rakaat tak berhenti mana sampai tahiyat akhir pun boleh. Tetapi hak paling afdal, lebih baik kita buat 2 bagi salam, 1 bagi salam, sebagaimana kita buat sini. Okay, baik. Bagaimana dengan doa iftitah? Jadi orang tanya, Ustaz, kalau kita semayang tarawih, saya semayang 20 direct di masjid, Ustaz, boleh ke tak saya nak baca doa iftitah sekali je rakaat pertama? Orang tak mau baca iftitah, lepas tu rakaat ketiga, keempat, kelima kena sampai 20 tu, untuk rakaat berikutnya saya tak nak baca doa iftitah. Jawapannya tak boleh. Sebab apa? Sebab lepas bagi salam, maka solat selepas itu dianggap solat baru, maka disunatkan baca doa iftitah yang baru. Jadi saya yakinlah kalau 10 orang tu, kalau sembahyang sunat tu 10 orang tak baca doa iftitah kalau sembahyang sunat. Betul tak? Cuma adakah sembahyang sunat ni kita tak disunat baca doa iftitah? Tak betul. Doa iftitah ni disunatkan baca baik solat sunat, baik solat fardu. Cuma lama tak baca solat ni doa iftitah
pada sembahyang tarawih ni adalah disebabkan tu imam semua jadi posyeh-posyeh berlaku. Oh, laju. Dan ni kasihan kan dekat makmum-makmum yang masih best ni. Nah, tak sempat nak kejar. Ni sebab laju sangat tu imam. Nah, jadi kita kena ingatlah, walaupun kita ni tidak digalukkan memberatkan makmum di belakang, tapi janganlah sampai peringkat makmum nak kejar pun tak sempat. Itu tak betul. Nah, jadi kita buat secara sedang-sedang. Baik, tuan-tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sedikit saya masuk isu perempuan dan saya juga yakin isu ini adalah juga telah dipahami oleh ramai, cuma kita flashback balik. Baik, bagi orang bagi sekarang ni kita dah dekat dah, berapa hari lagi kita nak puasa. Jadi kita mengikut mazhab Syafi'i, kalau kita puasa selepas 15 hari Syaban, maka hukumnya adalah makruh tahrimi. Dan ada ulama-ulama di kalangan Syafi'i juga mengatakan hukumnya adalah haram kita berpuasa 15 Syaban dan ke atas. Melainkan bagi mereka yang nak mengqadakkan puasa mereka ataupun yang melazimi berpuasa pada hari Isnin dan Khamis, maka dia tidak dikenakan hukuman ini. Kita dah biasa puasa Isnin Khamis dan lepas 15 Syaban pun kita tak puasa juga hari Isnin Khamis, silakan, maka kita tidak jadi masalah. Tapi untuk puasa qada, kena ingatlah kaum ibu, kaum bapa sekalipun, ada soalan yang bertanya, baru sangat tanya, masa saya duduk di Kelantan tu, dia telefon saya, Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Kalau Nabi, kalau dia puasa sunat, jadi kalau orang ada hidangkan makanan di depannya, dia buka puasa. Sebabnya ketika itu buka puasa lebih baik untuk puasa sunat. Bagaimana dengan puasa qada? Adakah hukumnya sama? Kalau katakanlah kita nak puasa, kita ni ada dalam 10 hari lagi dan qada kita hanya tinggal sehari lagi, dan kita yakin sempat qada. Jadi hari ni pergi ke pejabat, oh dia buat perangai pula, sok dia buat pula tak ada tu. Hilang akal sekejap kita tengok. Tengok nasi dagang, nasi berani, nasi kerabu. Kita bertahun tak jumpa nasi kerabu. Pejabat buat hal pula. Bagaimana hukum saya membuka puasa qada saya tadi? Hukumnya adalah haram. Sebab qada wajib disegerakan. Berbeza dengan puasa sunat. Kalau haram ni berdosa ke? Adakah ustaz cakap kat sini haram dapat pahala? Semua berdosa mereka. Jadi maknanya kalau sebut haram, maka hukumnya berdosa. Baik. Bagi perempuan yang mengandung, yang menyusu anak, juga terikat dengan hukum ini. Baik. Bagi contoh kita kata orang kaum ibu ni dia nak buka puasa. Dia nak buka puasa. Jadi tanya dia balik, sebab apa dia buka puasa? Sebab tak tahan. Sebab apa? Saya ada anak kembar 3 orang. Lelaki belaka pula minum susu banyak. Jadi disebab minum susu banyak, badan saya penat, diletih. Untuk yang game begitu juga ibu yang mengandung. Kenapa dia buka puasa? Dia buka puasa sebab tak larat. Tak larat sangat-sangat sebab duk tanggung anak dalam perut ni, dia buka puasa. Maka bagi untuk yang buka puasa kaum ibu tadi, baik yang menyusu, baik yang mengandung, kerana sebabkan bimbang mudarat ke atas dirinya, maka dia wajib mengqadakkan puasanya sahaja. Tetapi kalau kaum ibu yang mengandung dan menyusukan anak, dia buka puasa kerana bimbang susu tak ada, anak dia nak minum, atau bimbangkan anak dalam perut, maka dia kena qada puasanya plus dengan fidyah. Fidyah inilah yang kita nak sebut sedikit pada malam ini. Sebabnya kita maklum tuan-tuan sekalian, kalau sebut berkaitan dengan zakat fitrah, yang tidak lama lagi kita akan bayar zakat fitrah. Kalau mana-mana negeri pun, hatta di Kelantan, hatta di Sembilan, hatta di Selangor, cuma tak silap saya lah, satu negeri sahaja yang setakat ini yang tidak dividekan zakat kepada 3 bahagian. Kalau negeri-negeri lain tak silap saya semua dia pecah pada 3 bahagian dah. Jadi dia tengok kepada kategori beras yang kita makan. Jadi hak paling murah, contohnya zakat tahun ni katakanlah RM7. Kalau kita makan beras paling murah,
maka zakat fitrah kita adalah RM7 sahaja untuk satu kepala. Kalau kita ada anak, isteri 2 orang, anak 4 orang, maknanya 6 kali 7 sama dengan 42. RM42 zakat fitrah kita kena bayar. Kalau kita makan beras nasional, beras hak paling murah sekali. Tapi kalau kita makan beras hak kategori yang kedua, mungkin katakanlah kategori kedua ni mungkin beras siam. Katakanlah 10 kilo harga sekitar RM56 atau dekat-dekat RM60. Biasa beras siam. Biasanya itu kategori kedua. Maka zakat fitrah kita digalakkan kita bayar RM14 untuk satu cupak untuk satu orang. Nah, tapi kalau kita makan beras basmati, kalau saya ni contoh, kalau saya makan beras lain, termuntah saya. Saya punya hanya boleh makan beras basmati. Suka hati lah nak makan beras basmati ke beras apa. Tapi zakat fitrah dia adalah digalakkan RM21 untuk satu kepala. Digalakkan, bukan wajib. Kalau takdirkan saya makan beras basmati, beras hak paling mahal, tapi saya nak bayar zakat fitrah hak harga RM7, beras paling murah, boleh ke tak? Boleh. Sah ke tak? Sah. Tak salah. Sebab dia kata digalakkan. Jadi begitu juga dengan fidyah. Fidyah begitu juga. Cuma bezanya fidyah ni dia murah. Fidyah ni, cara kaedah pengiraan fidyah adalah 1/4 nilai beras semasa kita makan. Contohnya, kalau kita katakan kita makan beras hak paling murah sekali, zakat fitrah kita adalah sebanyak RM7. Maka 1/4 daripada RM7, maka fidyah kita bersamaan dengan RM1.75 untuk satu hari kita tinggal puasa. Kalau kita kata kita ada mak kita dah uzur dah. Ini saya tak cerita mak orang lain ni. Saya cerita mak saya sendiri. Mak saya sendiri umur lebih kurang 81, 80. Lebih kurang begitulah. Dah agak uzur dah. Boleh bangun tapi agak uzur dah. Yang kadang-kadang tak tahan, terpaksa makan ubat. Dia ada ubat, dia kena makan seumur hidup. Dia tak boleh, dia kena makan ubat tersebut. Tiap tahun. Mana kadang-kadang dah ni 3-4 bulan lepas dia start tanya. Setiap kali telefon dia tanya, mak ni macam mana? Tak boleh nak puasa dia dah ni. Nah, dekat ni kalau telefon hari ni dia tanya pula ni. Baguslah sebab dia bimbang. Dia ni maknanya masih ada akal, tapi dia tak puasa macam orang lain, bimbang. Tu kita ni sepatutnya kita learn ni kena rasa dah bimbang tu. Ni tak zaman muda kita orang enjoy makan bukan-bukan, mengalah orang nyanyuk, mengalah orang mengandung, orang menyusu ibu. Jagalah nanti. Jadi untuk yang baik yang mengandung, baik yang menyusu anak, ataupun yang tadi saya sebut tadi, ataupun orang yang terpaksa makan ubat 3-4 kali seumur hidup, kalau dia berpuasa pada siang hari boleh mudaratkan diri dia, haram ke atas diri dia berpuasa, maka dia kena bayar fidyah ini. Okey, saya sebut tadi, kalau dia makan beras paling murah RM7, fidyah dia bersamaan dengan 1/4 RM1.75 sehari dia tinggal. Dia kena bayar. Kalau dia makan beras nombor 2 RM14, maka 1/4 sama dengan RM3.50 satu hari satu fidyah. Kalau dia makan beras paling mahal RM21, maka satu bel fidyah bersamaan RM5.25. Kira lah sendiri. Kalau kita ada mak di rumah, maka kita kira cara nak bayar fidyah macam mana. Saya ni adik-beradik tak ramai, 12 adik-beradik, seorang mak, seorang ayah. Jadi kadang-kadang saya beritahu dalam grup, dia kata tak apalah, fidyah mak tu saya bayar. Bukan banyak mana sangat dia beras dia makan rumah. Dia makan beras-beras biasa, orang kampung makan beras biasa, kita bayar biasa. Alah, berapa sangat bayar kan? Kalau walaupun RM1.75, saya ambil RM2 lah. RM2 30 hari baru RM60. Kita pergi makan, masuk dia bok, sekali makan dah dekat RM60, kat RM100 kita makan. Takkan fidyah mak tak boleh nak bayar. Saya beritahu dalam guru adik-beradik, tak apa fidyah mak, saya dah bayar dah. Adik-beradik dia beritahu berlaku. Terima kasih banyaklah tolong bayar zakat untuk fidyah mak. Saya jawab balik, terima kasih lah. Pahala dapat ke aku, tak dapat ke pokmu. Beritahu, nak suruh beringat. Hak kita tak mampu dah nak tolong mak ni. Hak tu yang kita mampu. Nak bagi, nak bantu khidmat mak. Jadi itulah cara kiraan fidyah. Ingatlah kaum ibu, kaum mak, yang mak sekalian, yang ada, yang uzur-uzur dan sebagainya, yang ada penyakit walaupun muda,
Nah, kadang-kadang yang muda sekalipun, dia tetap kena bayar. Dia tak boleh puasa. Dia tak aktif, dia tak boleh puasa. Ni orang tua je. Kadang-kadang orang muda yang tak pasal makan ubat segenggam sehari. Dia perlukan kepada energi dan sebagainya untuk hidup sebagainya. Maka jaga kehidupan dia itu lebih utama. Ustaz, bagaimana dengan ayah mak saya nyanyuk, Ustaz? Dia ni putus-putus. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Dia tengok mak kita. Mak semayang gapo tu mak? Semayang Zuhur. Okey lah. Kita tak nak tanya semayang Zuhur dia. Kali ke berapa dia tu tak nak tanya. Barangkali kali ke 10 dia semayang Zuhur. Ataupun semayang Zuhur tak apa lagi. Mak semayang gapo tu? Semayang raya. Kejut kita. Semayang raya lah. Jadi kalaulah jenis nyanyuk begitu, sebab kita kena ingat, nyanyuk melibatkan akal. Nyanyuk melibatkan akal. Begitu juga autism. Autism pergi tanya doktor. Autism ni banyak jenis. Kalau hasil pembacaan saya, autism sahaja ada 9-10 jenis. Jadi kalau autism yang paling teruk sekali, yang jenis melompat sebagainya, yang kita kau tu kecing berok, semua kita kena jaga. Hak jenis orang lagu tu, dia total loss akal dia. Maka syarat untuk sahnya ibadat mesti mukallaf. Apa maksud mukallaf ni? Mukallaf ni adalah gabungan di antara dua perkataan, akil dan juga baligh. Kalau dia baligh tapi tidak ada akal, maka dia bukan nama mukallaf. Maka ibadat digugur ke atas dia. Adakah mak kita nyanyuk ni kita kena bayar fidyah juga? Kita hanya kena bayar fidyah kepada ataupun orang yang ada akal. Kalau dia tidak ada akal, kita nak bayar fidyah buat apa? Sebab dia tidak wajibkan ibadat ke atas diri dia. Itu syaratnya untuk melakukan ibadat. Wallahu a'lam bissawab. Okey, saya buka soalan, silakan. Tak? Okey, ada bersama saya lah. Okey, alhamdulillah. Takut sampai kat Newcastle ke, nama sampai kat mana-mana. Okey, cantik. Kita pergi lagi. Bagaimana hukumnya seorang yang suka seduk wigs? Seduk wigs ni kan, ada juga jenis perangai yang suka seduk wig. Seduk wig ni ada yang zaman kita dulu kan, zaman kita lah ni ada lagi saya tak pasti. Hak jenis batang nak gulung-gulung buka tu pak seduk tu kan. Tu ada peringkat yang ketagih pun ada benda tu. Bagaimana dengan orang sebegitu? Adakah puasanya dianggap sebagai batal? Sebenarnya wig itu bersifat udara, bersifatkan benda yang tidak berjisim. Kalau benda yang tidak berjisim, maka dia tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kita seduk kerana sebab hidung tersumbat sebagainya, maka dia tidak makruh. Tetapi kalau kita seduk suka-suka saja, maka hukumnya makruh. Baik, yang ni saya tarik sikit tentang persoalan lain berkaitan dengan orang asma. Ini juga pernah saya sebut dulu. Sebenarnya berkaitan dengan orang asma ni, dia biasa kan pakai inhaler. Sebenarnya untuk orang asma ni, yang glamournya ada 3 jenis ubat yang biasa dia guna. Yang paling ringan sekali, inhaler. Yang goncang, dia tarik nafas dia, bukan dia lepas nampak dia ke bawah, dia sedut, tarik. Dia tahan lebih kurang 10 saat, suhu udara masuk dalam. Untuk buka penyakit asma ni, biasanya paru-paru dan saluran dia ni duduk macam ni. Dia rapat. Tujuan masuk udara tu adalah untuk dia buka lubang saluran paru-paru tu seperti buka sikit. Jadi tu tujuan pakai inhaler tu. Jadi inhaler ni sebenarnya dia ada 3 jenis. Yang biasa, yang normal. Kalau ada doktor sini perlu tegur. Sebab saya baru boleh berkuat meeting fatwa yang keempat yang lepas. Seorang ni kumpulan doktor, 4 orang doktor datang depan kita mengenai proses penggunaan inhaler ni dan minta fatwa daripada negeri Kelantan. Saya terlibat pada meeting fatwa yang keempat sebelumnya. Sebab meeting fatwa ni 2 bulan, 3 bulan sekali. Jadi saya tanya, dia tunjuk betul-betul macam mana teori dan praktikal. Jadi inhaler peringkat pertama yang gas tak sebut tadi, ada yang jenis nombor 2. Nombor 2 ni saya tak ingat nama dia apa. Biasanya penutup dia warna putih, butang dia bawah ni dia warna merah. Dan benda kalau inhaler, kalau kita goncang kat telinga kita, kita tak dengar apa.
Tapi kalau yang nombor 2 tadi, kalau kita goncang kat telinga kita, dia macam pasir bunyi kat telinga kita. Ada yang jenis nombor 3, hak paling kuat sekali. Kalau hak ni tak jadi, hak ni tak jadi, dia akan pergi nombor 3. Nama dia nebulizer. Nebulizer ni ada tonggeng besar tu, nak sebut nak berasak tengok ni. Kalau kita jenis tak biasa isap rokok, takut tengok. Hak jenis orang isap rokok, dia suka tengok benda tu. Dia beza. Jadi kalau kita tengok lah, dia berasak. Jadi yang tu ni, dia beza, jauh beza yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang pertama ni udara. Yang kedua ni, dia bunyi macam pasir. Yang ketiga ni, kalau kita tekuk dengan tangan, dia akan berair di tangan. Dia akan berair di tangan. Jadi, hak nombor 1, hak nebulizer, hak biji sik-sik tu, ulama bersepakat. Boleh kata fatwa di Malaysia, mengatakan dia batal puasanya. Batal puasa. Dia wajib kena qada. Jadi jangan pula orang asman selanggut tahan. Jadi kalau tak kedikan dia mati disebabkan tahan tak nak ambil nebulizer sebagainya, haram hukumnya. Haram ni maknanya ke syurga ke neraka gitu. Sebabnya jaga diri ketika itu lebih utama. Baik. Ya. Jadi hak nombor 1, hak nombor nebulizer, hak merah, hak pasir tu sepakat para ulama batal puasa sebab hak bulat tu dia bersifat jisim. Lebih-lebih lagi hak nebulizer tu dia air langsung. Hak ulama berselisih ni inhaler. Inhaler ni dia gas. Jadi saya pun tanya juga doktor tu, kalau kita spray banyak kali, spray kali tu, jadi adakah dia lekat sesuatu ataupun tidak? Tapi kalau spray banyak sampai 20, 30, ada juga kesan sikit-sikit dia kata. Di situlah puncanya berlaku perselisihan di kalangan ulama-ulama di Malaysia tentang batal ataupun tidak guna inhaler tu. Waktu nombor 2 tadi confirm dah batal. Jadi kalau kita tengok di Selangor, di wilayah Persekutuan dah ubah dah. Di Negeri Sembilan saya ingat sama juga mengatakan mengguna inhaler tadi hukumnya batal puasa kita. Batal. Tapi cuma Kelantan sedikit dia ada keringanan di situ. Dia kata penggunaan inhaler yang paling ringan tadi dia tidak membatalkan puasa, sebaliknya dia hanya digalakkan, disunatkan untuk bayar fidyah, tak payah qada. Mana puasa tak batal, tapi disunatkan bayar fidyah sebab atas dasar hati-hati. Jadi terpulang kepada tuan-tuan. Sebab fatwa ni dia tidak mengikat seperti mahkamah. Mahkamah kalau kata begini tak akan jadi begitu. Tapi fatwa ni masing-masing ulama ada pandangan tersendiri dalam soal tersebut. Wallahu alam bissawab. Baik, kita pergi lagi. Ustaz, kalau kita injek masuk obat protein ikut darah, tak masuk ke mulut, sebabnya kalau kita masuk benda yang berjisim, baik barang ke air ke, kita masuk lubang 5 tadi, hidung, mata, telinga, mulut, kemaluan depan dan belakang, confirm batal puasa. Batal puasa. Jadi swab tu macam mana? Swab ni ulama kata selagi dia masuk ke lubang hidung, masuk ke halkum, tidak sampai pada huruf ha dan tidak sampai kepada huruf ain, maka dia tak batal. Sebab leher kita ni mulut kita ni tengkuk kita. Ni dia ada 6 huruf yang paling atas nama dia kha dan juga ghain. Kalau kita jolok dengan tangan kita sampai ke situ, dia tak batal puasa. Jadi kalau dah sampai huruf ha dan huruf ain ni tengah-tengah, hak bawah sekali sini ni ke halkum kita ni ada huruf hamzah ataupun dengan hak bulat. Jadi sebab itulah kalau makanan kita bersahur pagi tadi terasa asam pedas yang kita makan bersahur tadi, tapi tidak melepasi kepada huruf ha dan juga ain, kita boleh telan. Tapi kalau melepasi huruf ha dan juga ain tadi, wajib kita kena ludah. Wajib kita kena ludah. Nanti kena ingat. Okay, baik. Jadi sama juga hukum swab tadi juga, hukumnya sama. Kalau cucuk dekat tak sampai dekat huruf ha dan juga huruf ain, maka dia tidaklah membatalkan puasa kita. Baik, tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, setakat ni ada soalan apa-apa tak? Tak ada. Kita pergi lagi.
Ustaz, ramai sekarang ni orang bersahur, apa nama ni, selepas dia kata dia buka puasa tak banyak, dia bersahur waktu tengah malam, pukul 11 malam dia bersahur. Adakah dia dianggap bersahur ke tidak? Ada tak pendapat mazhab-mazhab? Ada mazhab sendiri. Nah, mazhab ulama tak ada. Bersahur ni hanya boleh dibuat selepas waktu tengah malam. Waktu tengah malam apabila masuk waktu 12 tengah malam dan ke atas, maknanya ketika itu barulah kita dinamakan bersahur. Kalau berbuka puasa, disunatkan kita cepatkan dia, tapi bersahur disunatkan kita lambatkan dia. Jadi maknanya dekat lebih kurang setengah jam sebelum kita berbuka nak azan tu, itulah bermulanya waktu afdal untuk kita bersahur. Bukannya sambil-sambil tengok bola lepas tarawih, nak gimana kalau mamak sambil sahur sekali? Banyaklah sahurmu tu. Nah, kita tidak ada istilah bersahur begitu. Okay, baik. Ini sedikit teguran, yang ini mungkin poin yang terakhir, untuk teguran sedikit untuk amil zakat. Untuk amil zakat, ya. Untuk amil zakat, kena hati-hati duit lebihan zakat fitrah. Kadang-kadang dia bayar zakat fitrah, katakanlah dia bayar untuk 2 orang. Bayar untuk 2 orang, jadi RM14. Jadi dia bagi RM15. Jadi apa nak bagi kembali baki tu, apa nama orang tu tak nak terima. Tak apalah, dia kata tak apalah. Seperti simpanlah duit tersebut. Dia pun ambil zakat, dia pun tengok RM14 je. RM1 lagi balance tu, dia masuk kocek dia. Lepas beli roti canai, mari 10 orang RM30. Nah, boleh tak guna duit tu? Maka jawapannya, hukumnya adalah haram kita makan. Jadi kalau makan duit tersebut, maka kita dianggap makan harta zakat. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang dari kelemasan sendiri, dan kita doa pada Allah banyak-banyak, supaya Allah beri kekuatan kepada kita, supaya Ramadan kali ini kita akan buat terbaik dan terbaik lebih daripada waktu-waktu yang tahun-tahun yang sudah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallim al-Ibrahim al-hikmah ta'allimna, ya muhaffiz al-Ibrahim Sulaiman fahimna fafahimna Sulaiman, wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakhar ma'a Dawud al-jibal yusabbin wa tayr wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman, ya Rabb Ibrahim, Musa wa Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wa nisyan bi rahmatihin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatihin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'ina nisyan bi rahmatihin. Allahumma rzuqna fahman bi rahmatika ya arrahimin. Walhamdulillah Rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillah Rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr al insana fi khus ila min salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.